Assalamualaikum, hai semua. Saya doakan kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang kurang sihat, semoga diberi kesembuhan darinya. Amin. Hari ini saya nak berkongsi cara saya masak laksam Kelantan. Jom. Kami masak, kami kongsi. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kuah laksam: 1 kilogram ikan sela yang rebus yang diasingkan isi dan tulang, 6 biji bawang merah besar, 5 ulas bawang putih, 1 sudu besar lada hitam, 3 inci halia, 1 liter santan rasa gula lebih pekat, garam dan 7 keping asam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rebus dulu ikan selayang ni dengan 3 keping asam dan setengah sudu besar garam. Rebus tak perlu terlalu lama, cukup-cukup dia masak saja. Dan saya rebus ikan ni hari yang sebelumnya pada saya nak buat laksa ni. Jadi saya perisi isi tu saya sipir dalam bekah sekali dengan air rebusan dan simpan dalam peti sejuk bahagian bawah sahaja. Tulang dia pun saya letak dalam satu bekah dan saya sipir dalam peti sejuk untuk kita proses keesokan harinya. Kebiasaannya sebelum ni untuk berniaga, saya buat gulungan laksam dia malam sebelum saya jual tu. Malam sebelum tidur. Tapi kali ni saya buat kuah dulu, baru saya buat dia punya laksa. Okey, pagi esoknya tu saya bangun, saya buat kuah dia. Bawang-bawang ni saya potong kasar, halia tu pun saya potong kasar, baru saya masuk ke dalam jug pengisar. Supaya saya tak guna banyak sangat air dan dia boleh kisar dengan halus. Seterusnya, saya guna lesung batu dan saya tumbuk kisar halus biji lada hitam tu sampai dia betul-betul halus dan ketepikan untuk kita masuk dalam kuah nanti. Bawang-bawang yang dah siap blender tadi masuk dalam periuk yang kita nak masak kuah. Lepas tu tak perlu bilas jug blender tu, saya kisar pula isi ikan dengan air rebusan dia tu. Hak saya sipir semalam tu ke. Saya blender kisar halus waktu isi ikan tu dan masukkan dalam periuk. Boleh juga isi ikan ni kalau kita nak kisar dia tak berapa hancur sangat. Kalau kita nak dalam kuah tu ada ketul-ketul isi ke. Lepas tu tulang ikan pun kita kisar dengan air yang banyak. Lepas tu tapis. Untuk tulang ikan ni kena tapis lah supaya tak ada tulang dalam yang masuk dalam kuah tu kan. Kita nak ambil air dia saja, air manis daripada tulang tu, baru sedap kuah laksa kita. Letak periuk atas dapur, hidupkan api dan kita kacau-kacau supaya behel-behel yang kita dah kisar tadi semua sebati sebelum kita masukkan santan. Seperti biasa, saya gunakan santan ataupun krim kelapa lebih pekat daripada brand Rasaku. Saya guna 1 kotak besar tu, 1 liter. Tuang semua sekali dalam periuk. Lepas tu masukkan air dalam kotak tu, bilas sikit dan tambah air bilasan tu dalam periuk kuah laksam. Bila dah bubur santan, saya masukkan juga asam keping. Tapi saya terlupa nak tunjuk bahagian yang asam keping ni. Seterusnya dah kacau rata dah santan tu, saya masukkan juga lada hitam yang saya dah tumbuk halus tu. Okey, lada hitam tu kita masuk secukupnya lah. Kita nak pedas setara mana, okey. Lepas tu saya masukkan garam bila dia dah menggelegak dah sikit. Masukkan garam secukupnya. Lepas tu dia gelegak lagi sekali, kita rasa dah cukup rasa, siaplah kuah laksam. Kita beralih seterusnya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat gulungan laksam: 5 cawan tepung beras, 2 sudu besar tepung gandum, 1 sudu kecil garam dan 10 cawan air suam. Untuk bancuh laksam, gunakan bekas yang bersesuaian dengan kuantiti air yang kita akan gunakan. Jadi saya masukkan tepung beras 5 cawan. Sukatan cawan tu pun kalau tak ada cawan standard yang buat sukat tu, pakai je mana-mana cawan yang ada kat rumah kita. Jadi nanti
beras, tepung beras dengan air tu guna cawan yang sama untuk disukat. Okey, lepas tu saya dah masukkan tepung beras, saya masukkan tepung gandum 2 cawan dan sedikit garam. Okey, seterusnya saya masukkan air suam. Biasanya saya buat 3 cawan air panas mendidih, 7 cawan air biasa. Saya campurkan dulu dalam satu jug, baru saya masukkan dalam bancuhan tepung ni. Dan tips dia, kita kena masukkan air dalam tepung tu secara berperingkat. Masukkan sikit-sikit dulu, kemudian kacau supaya tepung tu tak berketul dan mudah untuk kita larutkan tepung beras dalam air suam ni. Seterusnya saya tapis adunan tepung ni untuk pastikan tak ada tepung yang berketul. Barulah nanti cantik kita punya gulungan laksam. Jom kita mula masak laksam. Kat atas dapur tu saya dah panaskan air dalam kuali. Lepas tu saya letak tungku dapur buat alas. Kemudian loyang tu kita sapukan dengan minyak guna daun pandan. Dah letak loyang tu atas tungku dapur, panas. Kemudian saya tuang, saya sukat adunan laksam tu 3/4 cawan untuk satu loyang. Selepas 5 minit, tada! Okey, tu tandanya laksam dah masak ya. Bila dah ada gelembung-gelembung tu, banyak dia punya gelembung tu tanda dia dah betul-betul masak. Lepas tu kita angkat dan sejukkan. Tak boleh terus gulung, kita kena sejukkan dulu sikit baru kita boleh gulung. Ni yang seterusnya. Saya tak ada tutup periuk yang sesuai untuk buat laksam ni, jadi saya guna loyang-loyang yang biasa buat kek, kuih. Bila laksam tu dah sejuk, bolehlah kita mula menggulung. Jadi saya kokok-kokok sikit dengan sudu bahagian mula-mula nak gulung tu. Lepas tu gulung rapat, kemudian bolehlah kita golekkan dia turun daripada loyang. Masuklah dalam pinggir hok kita nak susung. Teruskan masak gulungnya laksam sampai habis semua adunan yang kita bancuh tadi. Okey, ni cara saya buat sambal lada. Sambal lada ni tak semestinya buat makan dengan laksa je. Boleh juga buat makan dengan nasi, dengan sup. Lepas tu saya guna lada merah besar dalam 7 tangkai. Lepas tu 1 mangkuk kecil cili api. Cili api ni sebab fresh, jadi saya masukkan dengan tangkai-tangkai dia sekali. Jadi nanti kurang sikit pedas sambal lada tu. Lepas tu cuka saya bubuh 1/4 daripada lada dalam jug pengisar tu. 1/4. Saya tak gunakan air supaya dia tahan lebih lama. Lepas tu bubuhlah garam sesudu besar. Lepas tu saya bubuh gula merah. Kalau ada nisel lagi sedap bubuh nisel. Lepas tu tambah juga dengan gula putih. Sambal lada biasa kena manis-manis sikit lah, baru dia sedap dan tahan lama. Kemudian di akhir lepas dah blender bubuh dalam bekah, di akhirnya peroh juga jus limau nipis. Lagi sedap sambal lada ni kalau kita kisar sekali dengan limau kasturi yang dah dibuang bijinya. Siaplah sambal lada. Untuk ulaman laksa ni memang kerja tetap Abang Anik. Abang Anik memang sukalah bab ngirih ulam, nasi kerabu ko, laksa ko. Ni kerja dia. Jadi kita ada kobis, tadi dah hirih halu. Lepas tu ada kacang panjang, hirih juga. Timun kat tempat kami ni dia timun besar-besar. Bahagian biji dia berair. Jadi tak ambil lah bahagian biji tu Irih timun. Lepas tu ada toge juga sebenarnya. Kalau laksa ada toge memang sedap. Lepas tu kalau siapa hok tak usah hirih halu-halu nipi-nipi pun boleh. Hirih kasar-kasar je. Lepas tu bunga kantan dan juga daun kesum. Abang Anik ni dia ada cara dia tersendiri untuk hirih daun kesum halus-halus. Dia ambil daun kobis tu keping, lepas tu bukuh daun kesum dalam kobis. Lepas tu hirih lah. Senang nak hirih kan. Siaplah ulat-ulame laksa. Jadi dah bersedia kita nak makan laksa. Ambil sebatai laksa, potong-potong untuk sukatan semangkuk seorang makan. Lepas tu bubuhlah ulat-ulame hok yang dah dihiris. Kemudian biasanya saya suka makan laksa
tambah dengan belacan. Belacan tu tak payah bakar, fresh gitu. Bubuh sikit. Lepas tu dengan sambal tadi, sambal lada kita buat tu. Kemudian bubuh kuah laksa yang kita dah siap masak. Sedap ni makan laksa. Cara buat dia memanglah agak rumit sikit. Bahagian nak buat gulungan laksa itulah. Kuah dia, bahan-bahan lain sebenarnya nak buat. Tapi kalau dah kita buat, memang puas hati kita makan, berbaloi sangat. Cubalah.